Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menghimpunkan kita pada malam ini. Dan alhamdulillah ala ni'matillah, bersyukur kita di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan kepada kita kesempatan waktu dan juga masa untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita di akhirat nanti. Kerana tidak ada majlis yang paling baik di atas dunia ni tuan-tuan melainkan majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dan majlis yang mengingati dan juga yang menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis tersebut. Yang keduanya tuan-tuan, kita bersyukur di atas nikmat Allah taala masih lagi berikan kepada kita waktu dan juga masa untuk kita hadir solat berjamaah. Yang nikmat itu Allah Ta'ala kurniakan kepada kita setelah hampir 2 bulan ataupun 3 bulan kita tidak dapat hadir untuk bersolat berjamaah di masjid, di surau dan sebagainya. Dan alhamdulillah ala ni'matillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat ini. Dia memberikan kepada kita satu nikmat yang di mana ada di tempat-tempat yang lain dan juga di negeri-negeri yang lain masih lagi tidak boleh datang hadir ke masjid. Maka dengan nikmat inilah tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ada pun segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kamu itu hendaklah engkau ceritakan. Maka para ulama bila mana membahas tentang ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maksudnya hendaklah segala nikmat itu engkau zahirkan. Maka tanda kita bersyukur dengan kurnian Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan, kita boleh datang ke masjid ni tuan-tuan dengan kita penuhkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal ibadah. Kita hadir solat berjemaah, kita hadir dalam majlis-majlis ilmu, itu sebagai tanda kita bersyukur di atas nikmat Allah Ta'ala seperti mana disebut dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ada pun segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu hendaklah kalian menceritakan, mengkhabarkan. Dan alhamdulillah ala ni'matillah, bersyukur ke atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memberikan ianya kepada kita
dan jagalah nikmat ni sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya ia yang tidak hilang lagi daripada kita. Setelah hampir 2 hingga 3 bulan kita bersemayang di rumah, beribadat di rumah, membaca Al-Quran di rumah, hanya menonton live di televisyen ataupun menonton live di Facebook dan sebagainya untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala memberikan kita berlaku liqa, berlaku perjumpaan pada malam ini. Alhamdulillah ala ni'matillah. Maka insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung balik pengajian kitab Bahrul Mazi, jilid yang pertama, muka surat yang ke-78 dalam kitab Jawinya, dan dalam kitab Ruminya muka surat yang ke-137. Kita last berhenti itu pada tarikh 26 hari bulan 2. Tu last berhenti. Ya? Muka surat 80. Oh, sampai sini dah. Oh. Baik. Ba ma yuqal ba'da al-wudu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Kita Jawi muka surat 80 dan kita Ruminya muka surat 141. Baik. Bab ma yuqal ba'da al-wudu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Bab yang ke-209, barang yang diucap kemudian daripada wuduk, maksudnya doa selepas daripada mengambil air sembahyang. Sebenarnya telah datang hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmizi bahwasanya ada ucapan dan doa kemudian daripada wuduk. Katanya, An Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni at-tawwabin Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa mengambil wuduk ia maka mengelokkannya. Maksudnya apa tuan-tuan? Fa ahsanal wuduk, untuk mendapat ganjaran seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa tuan-tuan? Man tawaddaa fa ahsanal wuduk. Barang siapa yang mengambil wuduk dan dia memperelokkan wuduknya. Jadi apa makna memperelokkan wuduknya tuan-tuan? Kita bicara dah kelas yang lalu ataupun kuliah yang lalu, kita dalam berwuduk ni tuan-tuan, dia ada satu istilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkenaan dengan apa tuan-tuan? Berkenaan dengan asbagh. Asbagh ni apa tuan-tuan? Menyempurnakan wuduk. Ataupun isbagh ni apa tuan-tuan? Isbagh maksudnya menyempurnakan segala rukun, menyempurnakan segala yang sunnah, dan yang ketiganya apa? Melebihkan pada tiap-tiap anggota wuduk. Itu dia panggil isbagh. Maka isbagh ni juga tuan-tuan termasuk dalam apa? Masuk dalam fa ahsanal wuduk. Hendaklah kalian memperelokkan wuduk kalian pada mana? Pada yang rukun. Pada yang mana? Pada yang sunat. Pada yang mana? Pada yang melebihkan pada tiap-tiap anggota wuduk dengan lebihan air. Kalau Quran kata, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq." Kalau Quran kata basuhlah wajah kita. Maksud muka ni tuan-tuan bermula daripada anak rambut, tempat terbit rambut, sampai dekat anak telinga. Semua ni kawasan muka. Semuanya kawasan muka. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ni, fa ahsanal wuduk. Hendaklah kalian memperelokkan wuduk. Maknanya apa dia? Basuh ni tuan-tuan, basuh secara sempurna. Sempurnanya macam mana? Mengalir air rata kepada anggota wuduk, rata kepada muka. Kalau bahagian ni saja
Kita basuh sah dah, tapi kita lebihkan sampai ke mana? Sampai ke belakang. Telinga dia tak masuk dalam kawasan muka, sebab tu dia ada basuhan lain. Walaupun telinga ni dari sisi mazhab Syafi'i kita sunat, dia tidak termasuk dalam bahagian muka. Bahagian muka hanya sekat-sekat anak telinga. Maka kita ambil uduk dengan kita melebihkan sampai sini dagu. Dagu kita ni itu bahagian muka. So apa sahaja benda yang berada selain daripada dekat dagu, maka benda itu tidak wajib dibasuh. Tapi kerana kita fa'asana wuduk, kerana kita memperelokkan wuduk, kita basuh. Padahal dekat ni saja. So kalau kita ambil wuduk, kita sapu sini dah memadai. Tapi kita lebihkan. Kalau hanya dekat ni, kita lebihkan 1/4 kepala. Itu cara fa'ahsanal wuduk. Ataupun riwayat yang lain dipanggil isbarul wudu, memperelokkan, mencantikkan apa dia, bahagian-bahagian anggota wudu. Itu dia punya kesempurnaan, dipanggil fa ahsan. Hasan maknanya apa? Memperelokkan, memperindahkan. Jarang kita kadang-kadang ambil wudu, kita menjaga benda-benda sunat dalam wudu, seperti basuh pergelangan tangan, istinsyak, madmadah, bersiwak sebelum tu. Maka kalau kita diambil wuduk, maka disunatkan di antaranya bersiwak. Maknanya kita menggunakan kayu arak ataupun apa saja benda yang menepati tempat bersugi. Jadi saya lebih berpegang kepada apa dia? Lebih berpegang kepada menggunakan kayu arak, itu namanya sugi. Menggunakan kayu. Adapun dengan tafsiran para ulama yang lain, kalau kita menggunakan burus gigi pun namanya bersiwak. Sebab bersiwak ni tuan-tuan, asalnya untuk apa? Untuk menghilangkan perkara-perkara ataupun benda-benda yang ada di gigi. Apa saja benda, cabai ke, apa saja benda, menghilangkan tu dipanggil siwak. Cuma penggunaan alat tu, maka diguna apa? Kayu siwak. So kayu siwak ni tuan-tuan, dia daripada pokok, nama pokok arak. So pokok arak ni tuan-tuan, maka ulama berkata dapat pahala sunat dengan menggunakannya. Adapun kalau guna buru gigi dan sebagainya, ada di kalangan para ulama yang mengatakan tidak mendapat pahala sunnahnya. Kerana apa? Kerana yang dikendaki bersiwak di situ adalah menggunakan kayu sugi. Seperti mana yang dijelaskan dalam kitab kita oleh Syekh Idris Al-Marbawi radhiyallahu taala anhu. Tapi di sekarang pandangan pada ulama yang lain, mutaakhirin, Syafi'iyah dan sebagainya, mengatakan dapat. Sebab apa? Sebab siwak tu untuk apa? Menghilangkan segala apa yang ada di gigi. Kalau benda tu menghilangkan segala apa yang ada di gigi, maka dapatlah dia pahala siwak. Itu bersiwak, benda sunat. So air dalam hidung. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, kita nak ambil wuduk gunakan dengan nama Allah. Itu ada disebut dalam bab apa dia? Bab berkenaan dengan sunnah wuduk, dipanggil fa'ahsanal wuduk, yakni memperelokkan wuduk. Baik. Dan kemudian katanya, dan tiada apa tu? Apa tu? Contoh yang kitab Rumi dia tulis apa? Oh, dia tak ada sini. Dia dalam kitab Rumi tu dia tak tulis. Dan tiada mengincil-incilkan, dan tiada dan selewingkan wuduknya, bahkan rata-rata basuhnya dan sapunya, dan mendatangkan yang sunnah-sunnahnya, kemudian mengucap ia. Maksudnya apa? Fa'asana wuduk, kata Tuanku rahimahullahu ta'ala, mengelokkannya, menyapukan dan dengan rata. Beza tuan-tuan, kita di sisi mazhab Syafi'i sunat menggosok. Kalau kita ambil tangan, sunat menggosok. So kalau kita tengok dekat orang yang ambil wuduk, kadang-kadang dia orang selam tangan dalam kolam salam, mafi muskilah, tak ada masalah. Tapi yang afdalnya apa? Afdalnya dia gosok. Itu sunat di sisi mazhab kita
Syafi'i. Adapun mazhab Maliki, menggosok itu adalah rukun. Dia benda wajib. Menggosok adalah benda wajib. Maka untuk meraihkannya tuan-tuan, kalau kita ambil uduk di kolah ke ataupun di paip dan sebagainya, jangan kita hanya, contoh katalah yang ni kepala paip, kita hanya melalukan tanpa kita menggosok. Tanpa kita menggosok. Sebab menggosok tu walaupun benda tu sunat di sisi mazhab kita Syafi'i, tapi dia adalah benda yang disunatkan. Benda yang kalau boleh jangan ditinggalkan. Sebab banyak kita bila mana ambil uduk, tak kira di kolah dan di paip, kita jarang nak gosok. Kebanyakannya dia lalukan saja. Kepala paip dia lalu air. Ataupun dia benamkan tangan dalam kolam, sah tidak ada masalah. Kita tak bicarakan berkenaan dengan sah, tapi kita bicarakan dengan apa? Fa ahsan. Kita bicarakan berkenaan dengan memperelokkan wuduk. Maka cara memperelokkan wuduk antaranya apa? Buat perkara yang sunat. Di antara benda yang sunat dalam mazhab kita Syafi'i ketika ambil wuduk apa dia? Menggosok anggota wuduk. Sama macam kaki. Nah, kalau kaki ni contoh kita letak je air tu, kepala paip tu, kita letak kaki kita macam tu. Jarang untuk kita dalam hadis Nabi SAW, Nabi menggunakan jari kelingking untuk masukkan di celah-celah jari jemari. Itu kita bicara dalam bab takhlil al-asabi'. Kita bicarakan berkenaan dengan apa? Menggosok menggunakan jari pada setiap jari-jari kaki yang boleh buka. Kemudian kaki kiri pula menggunakan jari kelingking. Perbuatan ni apa tuan-tuan? Perbuatan ni sunat, tapi apa? Fa ahsan, memperelokkan. Boleh ya kita letak air macam tu, air jatuh, kita letak kaki kita macam tu, sah dah. Tapi kalau kita buat macam tu, kemudian kita ambil kaki kita, kita ratakan dekat bahagian buku lali, bahagian dekat tumit tu, itu dipanggil apa? Dipanggil benda sunat. Dia jaga-jaga tuan-tuan. Walaupun nampak benda ni biasa, kesan pada semayang. Uduk ni tuan-tuan, dia miftah. Uduk ni dia kunci. Tuan-tuan nak masuk rumah, kunci tak elok, tak boleh masuk. Kita ada kunci kita, kunci rosak, gerigi dia tak betul, masuk dah, berapa kali masuk tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab kunci kita tak kena dengan tempat tersebut. Betul Nabi SAW sebut apa? Miftahus salah al-wudu'. Kunci kepada sembahyang tu wudu'. Bila mana kuncinya kena tuan-tuan, masa kita masuk kunci tu elok kita buka, senang, dah jadi lancar, jadi elok. Macam tu dengan wudu'. Kalau wudu' kita just buat wajib, buat benda yang wajib, tak diselangi dengan benda sunat, tak diselangi dengan benda yang kita kata fa ahsanal wudu' tadi, maka solat kita macam tu, dan tidak ada kelebihan apa di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita mengabaikan benda sunat. Sebab tu benda sunat dia benda yang sangat penting. Dia dalam Islam ni tuan-tuan, kedudukan kita di sisi Allah dikira pada ibadat sunat. Sebab benda wajib semua orang kena buat terpaksa, direlakan, tidak rela, semua kena buat wajib. Kalau kau tak buat, kau dosa besar, diazab oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau benda sunat, no, benda sunat ni terpulang, nak buat. Ada kata, ustaz, benda sunat ni kalau nak buat, tak nak buat, sudah. Itu yang silap itu. Kalau kita hanya berpegang pada ta'rif, benda sunat kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tak dapat apa, mana tak jadi apa, tak, silap. Sebab kedudukan Allah Ta'ala pada manusia di sisi Allah Ta'ala adalah mengikut benda sunat yang dia buat. Benda sunat yang dia, apa benda sunat? Betul, sunnah Nabi SAW terlalu banyak. Maka benda-benda sunat yang Nabi SAW buat, segala sunnah yang Nabi SAW buat, maka benda ni tuan-tuan, kita kalau boleh, dan kita dah belajar kuliah maghrib ni dan juga kuliah-kuliah yang lain, ada ustaz mengajak sekian, kalau boleh kita pernah sekali dalam hidup kita tuan-tuan buat apa yang Nabi SAW buat. Walaupun sekali, kata Syekh Ahmad Ibn Idris radhiyallahu ta'ala anhu, supaya apa? Supaya bila mana balik kepada Allah, ada benda sunnah yang Nabi buat, kita pernah buat sekali.
Kita bukan suruh buat selalu tuan-tuan, alhamdulillah ala ni'matillah, atas inayah Allah. Tapi kita tak mampu, kita daif. Kita tak larang nak buat semua tuan-tuan. Sunnah Nabi ni banyak. Nabi wafat, Nabi SAW jadi Rasul 23 tahun. 23 tahun ni tuan-tuan, sahabat tengok macam-macam yang Nabi SAW buat. Ada sahabat tak mampu ikut. Betul Nabi kata, iza amartukum bisyai', kata Nabi, apa saja yang kami perintahkan kepada kalian, wa imma wajib wa imma sunnah, fa'tuha mastata'tum, hendaklah kalian mendatanginya, melakukan amal ibadat itu mengikut apa yang kalian mampu. Sebab tu bila mana kita bicara hadis ni tuan-tuan, apa yang Nabi perintah kena buat, wajib buat. Tapi fa'tuha mastata'tum, ikut kemampuan. Maka kalau kita semayang, kalau kita pergi musafir, ada nama semayang jamak, ada nama semayang qasar. Kalau kita sakit tak boleh berdiri lama, kita boleh duduk. Itu apa dia? Fa'tuha mastata'tum, ada rukhsah. Dia ada satu lagi tuan-tuan, benar-benar sunat, terlalu banyak Nabi SAW buat, maka kita buat. Terutamanya apa tuan-tuan? Wudu. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh, kita jumpa benda-benda sunat ni tuan-tuan, perbuat sehabis mungkin, sehabis baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau kita nak tengok semayang kita itu makbul ataupun tidak makbul, maka lihatlah kepada wuduk kita. Lihat kepada wuduk yang kita buat, elok ataupun tak elok. Kalau kita, bahasa saya lah, bahasa belah-belah kami, buat hala balai, buat cincai-cincai orang kata, maka semayang kita pun itu akan cincai-cincai juga. Itu dia punya kunci. Sebab apa? Sebab wuduk ni kunci solat, kuncinya adalah wuduk. Silapnya tu tuan-tuan tak boleh masuk. Tu jaga wuduk. Sebab tu bab doa ni tuan-tuan, dia adalah bab terakhir berkenaan dengan wuduk. Sebab tu di sini didatangkan hadis tersebut. Kenapa tuan-tuan? Sebab menyuruh kita lepas ambil wuduk berdoa. Ni pun jarang orang buat. Nanti kita akan tengok apa fadilatnya. Itu fa'asana wuduk. Dah elok dah tuan-tuan, kata Nabi apa dah? Kemudian mengucaplah ia, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nescaya membuka Allah baginya 8 pintu syurga. Dibuka baginya tuan-tuan 8 pintu syurga. Masuklah ia dari mana pintu yang dikendakinya. Masuklah dia daripada mana pintu-pintu yang dia rasa dia nak masuk, dia masuk. Sebab syurga ada 8 pintu, neraka ada 7. Sebab itu digalakkan bagi para imam, seperti mana datang dalam 2 riwayat hadis Nabi SAW, bila mana kita sebut Allahumma ajinna minan nar, datang 7, datang 2 riwayat. Ada yang baca ke 7, ada yang baca 3. Adapun yang disebut oleh Al-Muhaddis Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani, hendaklah kalian itu berpegang irtizam dengan membaca Allahumma ajirna minan nar selepas daripada maghrib dan subuh sebanyak 7 kali. Sebab pintu neraka ada 7. Maka bila mana kita doa Allahumma ajirna minan nar dengan 7 kali, maka kita minta lindung daripada Allah daripada 7 pintu tersebut. Tu pintu neraka. Pintu syurga ada 8. Apa tandanya tuan-tuan? Tandanya rahmat Allah mengatasi daripada kemurkaannya. Neraka ada 7, syurga ada 8. Nah, kalau Allah ni murkanya tuan-tuan, dia akan buat neraka ramai. Dia akan buat neraka ni jadi banyak. Dia ramai orang boleh masuk, tapi dia buat neraka 7. Syurga ada 8. Bagi orang yang ambil wuduk dan dia berdoa setelah ambil wuduk, maka dia boleh pilih 8 pintu tu, dia boleh pilih nak masuk pintu yang mana. Sebab pintu syurga yang awalnya tuan-tuan, kita kata gerbang pintu syurga dia besar, dia luas, seluas-luasnya. Bila mana kita masuk, dia ada lagi tempat-tempatnya. Maka bila mana kita masuk tu, kita boleh pilih pintu mana yang kita nak. Itu pahalanya, itu ganjarannya, fadilatnya yang didapati oleh siapa? Oleh mereka yang bila mana mengambil wuduk, mengelokkan wuduknya dan membaca doa tersebut. Itu kalau kita boleh buat amal istiqamah sampai kita mati,
Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ni tuan-tuan diberkati oleh Allah. Habis berkenaan dengan hadis tersebut. Masalah 210, ucap dan hukum doa kemudian daripada wuduk. Ya saudaraku, adalah ucap dan doa kemudian daripada sembahyang yang di dalam masalah 209 itu sunat bagi orang yang mengambil wuduk membacanya. Dan sunat pula dikumpulkan dengan doa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya, iaitu subhanakallahumma wa bihamdika. Ini tambahan riwayat. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata ashab kita Syafi'i, dan disunatkan segala doa itu bagi orang yang mandi junub membacanya juga. Jadi kalau kita nak tambah lagi tuan-tuan, doa-doa selepas ambil wuduk ni, seperti mana diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dalam sunan beliau, baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa dalam riwayat mana? Imam An-Nasa'i. Maka boleh tambah doa selepas daripada wuduk tersebut. So kalau kita nak tambah, masalah 211, mengucap dan masa membaca doa wuduk telah tersebut di dalam hadis pada masalah 207 akan masa mengucap syahadah dan doa wuduk itu ialah kemudian daripada mengambil wuduk, yakni kemudian daripada selesai dan mengiringinya, sekira-kira tiada perpanjangan penceraian antara kedua-duanya pada uruf. Maksudnya apa tuan-tuan? Kadang kita ambil wuduk dalam tandas, eloknya kita baca doa tu daripada luar tandas. Maksudnya apa? Lepas kita ambil wuduk, aulanya kita terus baca doa tadi. Tapi kalau hari ni kita kebanyakan ambil wuduk dalam bilik air, sebab kita kena bezakan bilik air dengan tandas. Kalau bilik air ni tuan-tuan, kalau jamban kita selalu sebut dia khalaq. Khalaq ni maknanya tempat buang air, air kecil dan air besar. Kalau tempat mandi dia panggil hammam. Maka hammam ni tempat mandi. So tempat mandi tak dibenarkan untuk kecil dan berak. Tapi kebanyakan rumah kita di Malaysia dan di tempat-tempat yang lain, dia bercampur antara tandas dan juga bilik mandi. Kalau rumah-rumah kampung, bilik air dia besar, dalam tu tempat dia mandi, kemudian ada satu lagi bilik kecil, itu tempat buang air. Maka kalau nak baca dekat tempat yang kita mandi tu boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan jadikan tempat tu tempat buang air. Tapi ghalib kalau kita mandi mesti kita kencing. Tapi sebab perkara itulah seafdalnya, seeloknya apa dia? Kita baca doa di luar daripada bilik air kita mandi. Asalkan perceraian tu tidaklah terlalu panjang. Maksudnya apa dia? Kita keluar daripada bilik air tu kita baca doa, tak apa. Jangan kita keluar daripada bilik air dah pakai baju apa semua baru doa. Tu perceraian yang panjang. Pada uruf ni pada segi kita lah, panjang ni berapa? Kalau lebih daripada 5 minit tu kira lebih lah tu. Maksudnya dah panjang dah. Jadi kita ambil lebih kurang, kita keluar daripada bilik air terus baca doa. Waktu yang singkat, tidak berlaku panjang antara waktu kita keluar, waktu kita ambil wuduk dengan waktu kita berdoa. Itu doa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab masyarakat kita di rumah kita di Malaysia ni memang macam tu. Memang macam kalau kita pergi negara-negara Arab yang lain, kadang-kadang memang ada tempat mandi khas. Tempat mandi tu hanya untuk mandi, dia tak boleh berak, tak boleh kencing dekat situ. So kalau nak kencing, nak berak, pergi tempat lain. Lepas tu dia ada bab apa berkenaan dengan khalaq. Khalaq ni mana bilik air yang kita buang air. Bilik mandi hanya untuk mandi, bilik air hanya untuk buang air. Tapi hari ni kita campur semua. Bilik mandi itulah tempat kita buang air, dan bilik mandi tu kadang-kadang tempat kita buang air besar sebab ada mangkuk tandas dekat situ dan sebagainya. Jadi kalau nak aulanya, nak eloknya macam mana? Keluar daripada bilik air barulah kita berdoa. Itu cara dia. Sebab mengikut uruf masyarakat kita. Ni kita ni umumnya menceritakan keadaan ahwal orang Arab. Sebab tu kadang kita fiqh ni tuan-tuan, ada di kalangan para ulama
yang mereka mengarang kitab mengikut uruf masyarakat setempat. Sebab tu kitab Iqna', kitab Syarah Fathul Qarib tidak sangat popular dibaca di pondok-pondok. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kitab Al-Iqna' dikarang mengikut uruf masyarakat orang Mesir. Betul, kita di Malaysia ni terkenal kitab seperti kitab Tuhfah, kitab syarangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Sebab apa? Sebab ulama-ulama kita di Malaysia dulu, tuan-tuan guru kita banyak mengaji di Mekah. Betul, kita kena tahu aliran mazhab Syafi'i. Aliran mazhab Syafi'i ni pecah banyak. Cuma di Malaysia kita secara umum, kita lebih berpegang kepada pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami berbanding dengan pendapat Imam Romli. Sebab Imam Romli ni banyaknya di Mesir. Betul, kalau kita baca khutbah, dimakruhkan bagi khatib untuk dia memandang macam ni. Dia tak boleh. Ataupun dia khutbah tangan dia angkat. Kan macam orang, kadang-kadang orang tu dia khutbah dia tak pakai teks. Dia angkat tangan macam tu. Tangan macam ni. Dia macam ceramah biasa. Maka di sisi Imam Ibn Hajar Al-Haytami hukum dia makruh. Tapi kalau kita pergi negara Arab, pergi Mesir dan sebagainya, kita tengok Syekh Azhar pun kalau khutbah pun tangan mereka bergerak juga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di sisi Imam Romli, ketika mana khutbah kalau tangan bergerak macam ni tidak makruh. Itu khatib kena tahu. Khatib jangan pederas ya. Kadang-kadang kita marah juga. Bagus, khutbah tidak ada masalah kalau kita nak tegas, tak nak pakai teks, tidak ada masalah. Tapi jaga-jaga, ada benda yang kita kena lihat pada sudut makruh. Ketika mana khatib berkhutbah, dia kena jaga beberapa benda. Antaranya apa? Antara tangan tu duduk diam. Kalau kita pergi negara-negara Arab, kebanyakan khatib dia tidak akan pakai teks. Kebanyakan. Tapi kita di Malaysia pakai teks lah untuk menjaga rukun dan sebagainya. Tapi kena jaga tangan. Sebab tu khutbah ni tuan-tuan, aula dan afdalnya ringkas khutbah. Tapi kalau khutbah 45 minit itu bukan khutbah, tu ceramah. Tak boleh. Betul, kalau kita tengok badan, kalau pakai teks tu mudah lah. Sebab teks ni dia singkat. Lebih kurang 4 muka, kemudian masuk khutbah kedua tu lagi ringkas. Itu khutbah. Khutbah dia tak panjang. Tapi sembahyang Jumaat patut panjang. Itu sunat. Itu sunnah yang Nabi SAW buat apa dia? Khutbah yang pendek, padat isinya, kemudian sembahyang yang panjang. Tapi hari ini terbalik. Khutbah sampai dekat 45 minit, 50 minit. Sembahyang inna atwaina. Tak jadi. Hilanglah benda tersebut. Khutbah bagus tuan-tuan. Bagi saya tidak ada masalah khutbah tak baca teks. Tidak bagus. Tapi kena jaga banyak perkara. Kadang-kadang kerana banyak isi kita nak sampaikan kepada masyarakat, kadang-kadang kita terapa dan juga terlupa berkenaan dengan rukun khutbah. Rukun khutbah kena jaga. Kemudian yang keduanya duduk antara dua khutbah. Itu antara syarat sah khutbah. Jadi dekat satu masjid, kawan saya cerita di Kuala Kangsar, tu khatib baca khutbah, habis barakallahu li, dia baca teks barakallahu li wa lakum bil Quran azim, habis semua tu. Habis khutbah pertama dia tak duduk, dia berdiri. Makmum baca doa. Habis khutbah pertama tu dia pun sambung khutbah kedua dalam keadaan dia tak duduk. Dia pun sambung sampai habis khutbah. Kawan saya ni orang mengaji, dia berjumpa khatib, kata, Ustaz ni tak duduk ni di khutbah pertama ni. Dia kata tak apa, tak masa tu sunat je. Sunat itu syarat sah khutbah. Tu khatib kena tahu syarat sah khutbah, syarat sah Jumaat tak sama. Kena tahu, sebab kena jaga sungguh-sungguh. Tu dalam bab khutbah. Kena jaga bahan hari Jumaat. Tu kena jaga-jaga supaya apa? Supaya kita sah. Dia pendapat. Betul, dalam mazhab kita Syafi'i di Malaysia, kebanyakan tok-tok guru pondok mengajar kitab seperti Fathul Qarib, I'anatul Talibin, Tuhfah, Minhajul Talibin. Ini kitab-kitab
Fathul Mu'in, ini kitab-kitab yang digunakan di Malaysia. Sebab mazhab Syafi'i ini terlalu banyak. Itu tak kira lagi tuan, aliran Khurasan, aliran Baghdad, aliran Mesri. Dah banyak aliran dalam mazhab Syafi'i. Dia satu je, cuma pandangan tu bercabang-cabang. Pandangan tu bercabang-cabang. Tu kita kena tahulah. Kita kena tahu sebagai orang mazhab Syafi'i. Kalau kita tak nak ambil tahu pun tuan-tuan, cukuplah kita di Malaysia ni mengamalkan apa yang ada dalam kitab-kitab Jawi kita. Sabilal Muhtadin, Matala'ul Badrain, Kasyaful Lisam, Bughyatut Tullab. Ini sudah cukup. Walaupun kita tak pergi kepada kitab yang besar-besar, kitab Arab dan sebagainya, tapi kitab-kitab Jawi ni dah memadai. Betul, kita kena baca kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i supaya apa? Supaya kita punya pendapat, pandangan kita sama seperti mana dalam mazhab kita Syafi'i. Dan pula membaca doa itu dengan mengangkat tangan umpamanya ke langit, memohon yang dipinta itu dengan menadah menanti. Dari kerana langit itulah kiblat doa tu. Langit ni tuan-tuan, kiblat doa bukan tempat Allah duduk. Ini dijawab oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bila mana ditanya kepada beliau, kenapa orang bila mana berdoa menghadap ke langit? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, itu ada kiblat doa. Sebab ramai orang yang menyangka bila mana angkat tangan ke langit menunjukkan Allah Ta'ala duduk di langit, kan? Bukan yang tu. Sebab apa bukan tuan-tuan? Sebab kata Imam Nawawi rahimahullah, ada dalam hadis sahih Muslim, juga ada hadis dalam sahih Bukhari. Nabi semayang istisqa, semayang minta hujan. Ketika mana Nabi berdoa, Nabi menterbalikkan kedua-dua tangannya macam tu. Nabi menterbalikkan, Nabi baca doa istisqa sampai kepada satu doa tu Nabi menterbalikkan tangannya. Jadi adakah bila mana Nabi menterbalikkan tangannya, Allah daripada duduk atas tiba-tiba main turun duduk bawah? Hadza muhal. Ini mustahil. Kenapa mustahil tuan-tuan? Sebab kaedah akidah kita jelas. Intiqalul makan ila makan makhluk. Berpindah daripada tempat ke tempat itu makhluk. Allah berada di atas, tiba-tiba Allah berada di bawah. Makhluk. Allah laysa kamitslihi syai', ayat muhkam. Maknanya kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Nawawi rahimahullah, Baihaqi dan sebagainya apa? As-sama' qiblatud du'a. Langit adalah kiblat doa. Seperti mana orang semayang kiblatnya adalah Kaabah, begitu juga bila mana orang berdoa kiblatnya adalah langit. Oleh kerana pendapat-pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kerana pendapat Imam Nawawi rahimahullah, ada di kalangan ulama-ulama Saudi yang mengarang kitab yang mengkritik kedua-dua imam yang besar ni. Saya ada kitab dulu di rumah, memperjelaskan kebatilan akidah Amirul Mukminin fil hadis, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi rahimahullah, muhaqqiq dalam mazhab Syafi'i. Saya ada kitab di rumah mengatakan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menceritakan tentang Imam Nawawi ni, mereka ni ahlul bid'ah, terkeluar daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Kerana isu-isu macam ni. Betul dikatakan sini, pada kata tunggu rahimahullah, angkat tangan tu mana mendoa ke langit. Kerana apa? Kerana itu ada kiblat doa. Bukan tunjuk, bukan menandakan Allah di langit, kan? Itu kita bahas dalam bab akidah. Jadi kebetulan cerita bab ni. Kalau nak lebih tahu tuan-tuan, kita bicara berkenaan dengan akidah. Sebab ni benda penting. Ni i'tiqad ahli-sunnati wal jamaah. Meletakkan Allah Ta'ala sama dengan makhluk, maka sangat bahaya. Itu Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair, bila menakalkan kalam Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, nahnu la nukaffir min ahli al-kiblah illa al-mujassim. Kami tidak mengkafirkan mana-mana ahli kiblah kecuali orang yang mentajsimkan Allah Ta'ala dengan, orang yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, orang yang meletakkan jisim bagi Allah. Ini jelas tuan-tuan akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa tu kita belajar dalam sifat 20, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Quran sebut laisa kamitslihi syai', datang pula dalam syai', datang pula dalam nakirah, menunjukkan tak sama Allah Ta'ala dengan sesuatu. Imam Ahmad Ibn Hanbal sebut Muhammad tasawwarta bi bali fallahu bi khilafi zalik. Apa-apa saja yang tergambar dalam pemikiran engkau, Allah tidak sama seperti mana apa yang engkau bayangkan.
Ini akidah tuan-tuan. Akidah kita betul pegang sungguh-sungguh. Dengan kita berdoa sebagai apa? Kiblat doa. Seperti mana orang yang sembahyang kiblatnya adalah Kaabah, begitu juga kita berdoa kiblat kita adalah langit. Sebab yang kedua disunatkan kalau kita berdoa berkenaan dengan bala, disunatkan kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, disunatkan menterbalikkan tangannya. Seperti mana yang Nabi SAW buat ketika mana doa istisqa. Itu disunatkan. Apa saja doa kita minta Allah jauhkan kita daripada bala. Nampak macam itu pun boleh, tak ada masalah. Tapi Imam Nawawi kata sunat kalau berkenaan dengan tolak bala, musibah dan sebagainya buat macam tu. Tu kalau orang tak buat macam tu janganlah marah. Ngapi tampak tengah ambil macam ni. Oh tak payah. Sini pun tak apa, tidak ada masalah. Kadang-kadang kita tak faham doa imam baca. Imam baca doa tolak bala. Kita buat macam tu. Kawan sebelah tu pandai Arab sikitlah. Dia tepis jangan. Tolak tangan, tak payah tolak tangan kawan tu. Tak apa. Tidak, ini benda sunat. Jangan kita bergaduh. Maka orang yang memohon itu seolah-olahnya menyuruh ia akan tangan menantikan hajat macam ni kan. Ya, kalau orang minta sesuatu, orang akan minta macam tu. Macam tu kita dengan Allah Ta'ala. Dan kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim juga, sunat setelah daripada doa menyapukan tangannya ke wajahnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab daripada setiap doa orang Islam, setiap doa orang mukmin ada keberkatan. Walaupun kita doa ni tuan-tuan, Allah 10 tahun tak makbul juga, 15 tahun doa tak makbul juga, doa sama aja tapi tak makbul. Jangan risau. Sebab apa? Doa kita tu ada keberkatan. Tu kita doa. Amalan tutur guru dulu, habis saja doa, tepuk belakang. Siapa tepuk belakang ni tuan-tuan? Supaya pinggang tu kuat. Itu antaranya jugalah. Supaya apa? Supaya dengan doa yang kita doakan ada keberkatannya tu. Dengan keberkatan tu kita tepuk ni amalan tok guru, bukan hadis. Atau cari hadis takkan jumpa. Tepuk belakang tu apa? Untuk menguatkan pinggang. Menguatkan kekuatan belakang kita ni. Nampak remeh tuan-tuan. Cuba sakit pinggang, apa boleh buat? Nak semayang pun tak syok, sakit pinggang. Lepas tu kita minta Allah Ta'ala jaga segala tubuh badan kita. Baik. Masalah ke-212, doa wuduk dan maknanya serta mafhumnya. Bermula doa wuduk dan ucap pada hadis dalam masa 209 tadi begini: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan makna serta mafhumnya begini: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku naik saksi, yakni berikrar. Itu maknanya saksi. Aku naik saksi maksudnya apa dia? Aku berikrar. Berikrarlah aku dengan lidahku dan beriktikad dan mengaku aku dengan hatiku bahawasanya tiada Tuhan yang mustahak ataupun yang mustahiq disembah melainkan Allah semata-mata, yang tiada sekutunya dan setaranya. Ini makna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mana kita ikrar, kita berpegang, kita bersungguh-sungguh di atas apa? Di atas i'tikad kita tidak ada Tuhan melainkan daripada Allah Ta'ala. Tuhan yang macam mana? Tuhan yang mempunyai sifat kamalat, Tuhan yang mempunyai sifat jamal, Tuhan yang mempunyai sifat jalan. Tiga. Waktu Tuhan ni tuan-tuan, dia mesti ada dua pada dia. Yang pertama istighna, yang kedua iftiqar. Baru layak jadi Tuhan. Tak ada dua ni tak layak jadi Tuhan. Apa istighna? Maha kaya. Apa maksud maha kaya ni? Tak berhajat kepada sesuatu. Itu Tuhan. Kalau berhajat kepada manusia mengukir, berhajat kepada manusia membentuk, manusia mengukir, membentuk dan sebagainya, itu bukan Tuhan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Tuhan tidak berhajat. Kita belajar dalam kita aqidah, qiyamuhu ta'ala bin nafsih, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri? Tidak berhajat kepada sesuatu. Itu Allah. Dia buat kita, dia tak berhajat kepada penolong. Dia buat alam,
tak berhajat kepada penolong. Dia buat semua tak berhajat kepada makhluk. Itu Allah, itu Tuhan. Kalau dia istighna, dia maha kaya, dia layak jadi Tuhan. Yang kedua iftiqar, maksudnya apa? Semua yang ada berhajat kepada dia. Itu baru layak jadi Tuhan. So kalau tak ada dua benda ni, itu bukan Tuhan. Itu benda yang disembah, berhala dan sebagainya, maka tidak layak jadi Tuhan. Lepas tu bila mantu ayat kul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah yang Maha Esa. Mana Allah yang mempunyai dua benda tadi, istighna dan iftiqar. Itu kita bahas dalam bab akidah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku ikrarkan dengan lidahku dan aku benarkan dan percayakan di hatiku bahwasanya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan pesuruhnya. Tuan-tuan tengok, kita mulakan dengan apa? Abduhu wa rasul. Kenapa dimulakan dengan abdun kemudian baru rasul? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, subhanallazi asra bi'abdih, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Allah guna perkataan abdun. Kenapa Allah tak guna perkataan nabi? Kenapa Allah tak guna perkataan rasul? Sebab abdun ini tuan-tuan mulia di sisi Allah lebih daripada segala-galanya. Kalau Allah tuan-tuan declare, Allah Ta'ala mengaku, Allah redha kita hamba-Nya tuan-tuan, khalas, cukup. Kita bukan nak pangkat tinggi tak. Kita bukan nak pangkat ustaz, kita bukan nak pangkat tok guru dan pelbagai pangkat-pangkat yang ada tak. Kita nak apa je? Allah redha kita hamba, cukup. Kalau Allah redha kita hamba ni tuan-tuan, dunia dan juga akhirat ni tuan-tuan, maafi muskilah, tak ada apa dah, settle. Itu hamba. Lepas tu bila mana Quran sebut subhanallazi asra bi'abdih, maksudnya Allah Ta'ala declare Rasulullah hamba-Nya yang paling dia redha daripada kebanyakan hamba-hambanya lain. Ya, kita minta pada Allah supaya Allah redha kita juga, kita sebagai hamba. Status ni tuan-tuan di atas dunia dan di akhirat, status yang paling tinggi adalah hamba. Allah redha kita hamba-Nya tuan-tuan, sonok kita. Betul Quran apa Nabi sebut apa? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengannya. Maknanya apa? Hamba-Nya. Itu hamba. Nak bahas ni tuan-tuan panjang. Berkenaan dengan hamba, dia juga rasul. Itu insya-Allah lah waktu-waktunya lain. Allah maj'alni minat tawabin, ya Tuhanku jadikanlah olehmu akan daku daripada orang yang taubat apabila jatuhku dalam mengerjakan dosa, dan ilhamkan taubat kepadamu. Ini panjang kan orang, tak apalah kita baca saja. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan olehmu akan daku daripada orang yang suci, yang dilepas daripada dosa dan kesalahan yang terlanjar ataupun yang tergelincir, dan lepas daripada berlumur dengan kesalahan yang lagi akan datang. Atau bermakna dan jadikanlah olehmu akan daku suci dan bersih daripada segala perangai yang dikeji syarak. Tuan-tuan nampak dah Syekh Izz Marbawi dia syarah perkataan apa? Allahumma ja'alni minat tawabin, kemudian waja'alni minal mutatahhirin. Tu tuan-tuan. Jadi itu huraian dia. Syarah panjang lah sebab dah masuk waktu. Jadi kita patuh kepada SOP yang letak majlis agama. Maka ni tuan-tuan doa lepas sembahyang, kita minta pada Allah, saya juga tuan-tuan, supaya kita boleh mengamalkan doa ni. Kita boleh mengamalkan doa yang kita baca. Sebab apa tuan-tuan? Sebab fadilat dia besar, dan juga dia adalah kesempurnaan daripada wuduk kita. Ini doa selepas daripada sembahyang. Terbulanglah pihak masjid pun dia nak cari dan letak ke tempat wuduk tu, terbulanglah. Ada setengah tempat dia letak tempat wuduk sampai tu, tapi orang tak tengok pun, orang tak baca pun, payah juga tu. Dia bergantung pada diri kita. Tetap besar fadilat dia. Fadilat dia apa? Allah bukakan kepada kita 8 pintu syurga, masuklah mana pintu yang kita kehendak. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, di antara amalan sunnah Nabi SAW adalah pada dengan membaca doa selepas daripada wuduk. Dan kalau kita buat tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang ittiba' Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung babul wudu' bil mud, bab mengambil wudu dengan hanya satu cupah air. Cikgu bila je? 31 hari bulan. 31 hari bulan. InsyaAllah saya akan bawa mud. Saya 2 mud di rumah tu. 2 mud cupak lah. Ni cara Nabi ambil wudu.
Nanti insya-Allah saya akan bawa bekas tu. Dia panggil sebagai muk tersebut. 31 hari bulan. Tapi nak tengok kena RM25. Tak ada gurau je. Insya-Allah kita tengok bagian muk insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.